Baiklah, kita akan teruskan lagi pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah berpuasa di bulan Ramadan bahagian yang kedua. Okey, sebelum ni Ustazah dah terangkan pada bahagian yang pertama tajuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan sambungan tajuk berpuasa di bulan Ramadan bahagian yang kedua. Okey. Di akhir pengajaran ini, pastikan murid-murid akan dapat yang pertama menganalisis perkara yang membatalkan puasa, yang kedua membincang dan menghayati hikmah berpuasa, dan yang ketiga merumuskan kefahaman tentang konsep puasa dan menghayati serta melaksanakan dengan sempurna. Okey, ini adalah perkara-perkara yang murid-murid perlu capai selepas berakhir pelajaran hari ini. Okey, kita tengok satu persatu. Ustazah akan terangkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya, jika kita lakukan perkara-perkara yang Ustazah sebutkan kejap nanti, maka puasa kita pada hari tersebut akan terbatal. Okey, batal tu maksudnya puasa kita tidak diterima dan tidak sah. Yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, mengeluarkan air mani. Air mani ialah air yang berbeza dengan air kencing. Dia juga keluar air yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan. Tapi proses mengeluarkannya itu dengan sengaja, iaitu sekiranya seseorang itu mengeluarkan dengan cara melakukan perkara-perkara dengan menonton video ataupun cerita yang boleh menaikkan syahwat dan boleh mengeluarkan air mani, maka pada hari tersebut puasanya akan terbatal. Seterusnya yang kedua, iaitu keluar darah haid, nifas dan wiladah. Okey, tiga perkara yang Ustazah sebutkan tadi, haid, nifas dan wiladah, ialah darah yang keluar dari faraj wanita, faraj perempuan. Haid ialah tanda baligh seorang wanita yang keluar selalunya setiap bulan. Nifas ialah darah yang keluar selepas seseorang ibu melahirkan anak. Tempohnya bergantung, dia tak sama. Paling lama ialah 60 hari. Jadi dalam tempoh seseorang ibu tu mempunyai darah nifas selepas melahirkan anak, maka puasanya terbatal. Dia tidak boleh berpuasa. Sekiranya dia sedang berpuasa, maka puasanya pun terbatal selepas dia melahirkan bayi. Yang ketiga ialah wiladah. Wiladah ialah darah yang keluar semasa ataupun bersama-sama dengan bayi. Jadi dalam keadaan ini, seseorang ibu yang sedang melahirkan mempunyai darah nifas dan wiladah. Jadi sekiranya dia sedang berpuasa, maka puasanya akan terbatal. Okey, begitu juga darah haid. Okey, sekiranya seseorang itu didatangi darah haid, wanita yang didatangi haid, maka puasanya akan terbatal. Tetapi selepas darah haid, nifas dan wiladah tersebut sudah habis, sudah kering, sudah bersih, dan selepas seseorang wanita itu mandi wajib, maka dia dikehendaki meneruskan puasanya seperti biasa jika masih berada dalam bulan Ramadan. Okey, Ustazah harap adik-adik faham. Sekiranya masih lagi belum jelas, bolehlah bertanya kepada ibu, ayah ataupun ustaz ustazah masing-masing. Ketiga, makan atau minum dengan sengaja. Okey, dia adalah ada perkataan sengaja di sini. Maksudnya perlakuan itu dibuat dan dia ingat waktu dia buat tu. Dia tahu dia keadaan berpuasa, tetapi dia makan dan ataupun dia minum. Jadi perbuatan tersebut membatalkan puasanya, kecuali dalam keadaan yang tidak sengaja, seperti tidak ingat, terlupa. Okey, maka waktu tu dia boleh teruskan puasa dan puasanya tidak terbatal. Okey, seterusnya kita tengok
Ada lagi perkara yang membatalkan puasa, iaitu muntah dengan sengaja. Okey, perbuatan muntah boleh berlaku dengan keadaan tidak sihat. Okey, bila kita tidak sihat, kita akan ada ketika kita akan muntah. Okey, waktu itu kita hanya boleh teruskan puasa kita. Okey, puasa kita tidak terbatal. Tetapi jika seseorang yang memasukkan sesuatu, contohnya memasukkan jari ke dalam mulutnya dan dia jolok-jolok sehingga menyebabkan dia termuntah, perbuatan tersebut sengaja. Jadi puasanya pada hari tersebut ialah batal. Okey, yang seterusnya, melakukan jima' di siang hari. Jima' ialah satu perbuatan di antara suami dan isteri. Okey, sekiranya adik-adik kurang faham, boleh rujuk kepada ibu bapa ataupun ustaz-ustazah masing-masing. Okey, yang seterusnya, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Okey, sekiranya seseorang itu disahkan gila, maka puasanya memang batal. Okey, sekira seseorang itu mabuk ataupun dia pengsan sepanjang hari dalam tempoh yang lama, maka puasanya akan terbatal. Tetapi kalau pengsan, mabuk sekejap sahaja, maka dia boleh meneruskan puasanya pada hari tersebut. Okey, ada lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu murtad. Maksud murtad ialah orang Islam yang terkeluar dari agama Islam kerana perbuatan ataupun dari segi sebutannya. Okey, jadi puasanya akan terbatal. Yang seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Di dalam badan manusia ada rongga. Rongga ialah sesuatu yang sedia ada berlubang. Contoh, kita ada rongga mulut. Mulut adalah sesuatu yang berlubang. Kita masukkan sesuatu, contohnya kita masukkan makanan, makanan itu akan bergerak terus. Okey, dia boleh terus sampai ke perut. Okey, lepas tu kita ada lubang hidung. Okey, masukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, contohnya kalau termasuk air. Okey, jadi air tu boleh terus sampai ke perut. Lagi kita ada lubang dubur dan lubang kubur. Okey, itu adalah benda-benda yang berongga, dan sekiranya kita memasukkan sesuatu, contohnya jari, masukkan apa-apa sahaja ke dalam rongga, jadi puasa kita terbatal. Okey, itu adalah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ada banyak benda Ustazah harap adik-adik ingat. Yang seterusnya, Ustazah terangkan hikmah berpuasa. Hikmah adalah perkara baik yang kita akan dapat sekiranya kita berpuasa. Kita bahagikan hikmah tersebut kepada rohani dan jasmani. Rohani adalah dalaman manusia. Okey, jasmani adalah fizikal. Yang pertama, kita tengok dari segi rohani. Ustazah akan bacakan dari segi rohani. Seseorang itu yang berpuasa itu akan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Okey, pada bulan puasa kita tidak makan, kita banyak masa kerana kita, kalau ibu-ibu tidak perlu menyediakan sarapan, tidak perlu menyediakan makan tengah hari, minum petang, jadi ada banyak masa. Jadi kita boleh tingkatkan, perbanyakkan ketakwaan kita dengan melakukan amal ibadah. Okey, banyak amal ibadah yang kita boleh lakukan. Contoh yang mudah ialah membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Okey, seterusnya, hikmah puasa dari segi rohani juga dapat memupuk sifat mahmudah. Okey, kat sini Ustazah sebut mahmudah. Mahmudah ialah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Okey, seperti sabar, jujur, ikhlas, bertimbang rasa, tolong menolong dan lain-lain lagi. Okey, ni tolong menolong Jadi banyak benda yang kita akan dapat jika kita berpuasa. Okey, sifat-sifat baik ini akan terbentuk dalam diri kita. Okey, seterusnya, puasa juga dapat mencegah pelbagai penyakit. Kalau adik-adik nak tahu, banyak penyakit yang
yang berpunca dari perut, kerana perut adalah pusat mengumpulnya segala makanan yang kita makan. Kita makan macam-macam, jadi tabiat suka makan tanpa menghiraukan kesihatan boleh mendatangkan penyakit. Jadi jika kita berpuasa, kita dapat mencegah banyak penyakit. Okey, sebab itulah Allah menghendaki kita orang Islam berpuasa. Okey, seterusnya hikmah puasa dari segi rohani juga dapat merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Cuba adik-adik perhatikan gambar yang Ustazah lampirkan di sini. Okey, keadaan adik-adik ini kurus, nampak tulang-tulang dia, tidak berbaju, lalat hinggap dekat mulut, dekat badan, dekat muka. Okey, sehingga mereka tidak ada daya upaya untuk menghalau lalat tersebut kerana kekurangan makanan. Tidak ada benda yang hendak dimakan. Jadi, cuba adik rasakan bagaimana keadaan mereka ni yang sentiasa dalam kelaparan. Jadi, bila kita berpuasa, kita dapat rasakan penderitaan, macam mana rasa lapar, dahaga tersebut. Okey, kerana bukan semua orang yang beruntung, ada sebahagian orang-orang susah, orang-orang miskin dan fakir, ataupun orang-orang di luar negara sana yang dilanda kemarau, negara mereka miskin dan mereka tidak dapat makan. Jadi kita akan mengerti dan faham bagaimana rasa kelaparan tersebut. Okey, Ustazah akan sebutkan pula hikmah puasa dari segi jasmani. Apa perkara baik yang kita akan dapat sekiranya kita berpuasa? Yang pertama, mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Okey, kita akan jadi berdisiplin sebab kita tahu semasa kita berpuasa, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena patuh, barulah puasa kita diterima Allah Ta'ala. Jadi, dia menjadikan kita hamba yang berdisiplin. Okey, itu adalah hikmah yang pertama dari segi jasmani. Yang kedua pula, mendidik diri kita mengawal hawa nafsu. Okey, bila kita kurang makan, badan kita jadi lemah. Okey, badan kita jadi tidak seperti biasa. Jadi kita dapat mengawal hawa nafsu kita. Okey, seperti menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melakukan apa yang Allah larang. Okay, seterusnya, hikmah puasa dari segi jasmani pula dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Okey, semasa kita berpuasa, organ-organ dalaman kita ini berehat. Okey, kurang kerjanya kerana kita tidak makan dalam tempoh yang agak lama daripada selepas masuknya waktu subuh hinggalah sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi pada waktu tersebut organ-organ dalaman kita berehat, sekaligus dia dapat menurunkan lemak dan menurunkan tekanan darah. Okey, jadi sebenarnya ia adalah satu proses yang baik untuk organ-organ dalaman kita. Okey, itu sahaja yang Ustazah terangkan untuk tajuk bahagian yang kedua. Okey, Ustazah di sini ada soalan latihan. Soalan latihan ni mencakupi tajuk bahagian 1 dan bahagian 2, keseluruhan tajuk berpuasa di bulan Ramadan. Okey, Ustazah akan bacakan soalan. Ustazah harap adik-adik boleh jawab. Okey, jawab dan boleh semak jawapan masing-masing. Ustazah akan lampirkan jawapan di hujung slide ini ya. Okey. Pilih dan tulis jawapan yang betul. Jawapannya ada penyakit otak sah menggantikan batal, rutab Islam menyihatkan. Okey, nombor 1. Encik Ramlan telah diberi suntikan kerana kurang sihat semasa di klinik tadi. Puasa Encik Ramlan pada hari tersebut. Okey, macam mana puasa dia? Okey, yang kedua. 5 minit sebelum azan maghrib, Puan Intan telah keluar darah haid. Puasanya pada hari tersebut. Okey, apa terjadi pada puasa Puan Intan? Okey, tengok jawapan ke atas
Seterusnya nombor 3, Cikgu Ain telah melahirkan anak perempuan pada bulan Ramadan. Beliau perlu. Okey, apa yang Cikgu Ain perlu buat? Okey, dengan puasanya. Tengok jawapan, pilih yang sesuai. Antara syarat sah puasa ialah, okey, ini adalah tajuk bahagian yang pertama. Ustazah ada terangkan syarat sah puasa. Yang kelima, disunatkan berbuka puasa dengan, okey, apa kita disarankan. Kalau kita makan benda tu, kita dapat sunat. Okey, sunat dan dapat pahala tambahan. Yang keenam, berpuasa dapat apa? Badan dan mencerdaskan apa? Yang ketujuh, berpuasa juga dapat mencegah dari apa? Okey, baru sekejap tadi Ustazah ada sebut. Okey, Ustazah harap semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Silakan klik subscribe supaya Ustazah dan dapat berjumpa lagi dengan adik-adik selepas ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan adik-adik semak jawapan di slide yang seterusnya. Terima kasih.